Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Miftah Laki bin Muhammad Zahir. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan rancangan perniagaan kami. Kami telah bercadang untuk menjalankan perniagaan yang berasaskan kepada pembinaan yang berskala kecil serta melibatkan pendawaian dan perniagaan penyewaan tentera dan alatan pembinaan. Kami juga menawarkan perkhidmatan membina rumah, bangunan serta pemasangan dan penyewaan elektrik yang berpatutan. Kami juga menjalankan kerja-kerja landscape. Dan akhir sekali, kami berhasrat untuk sentiasa mengutamakan kualiti kerja yang baik kepada pelanggan kami. Seterusnya, kita akan melihat kepada latar belakang organisasi. Nama perniagaan kami ialah Adams Construction Enterprise. Jenis perniagaan kami ialah perkongsian oleh dua orang pemilik. Dan nama-nama rakan kongsinya ialah Saudara Adam Hakim Zainuddin dan juga Saudara Muhammad Afiq Irfan bin Huzail. Lokasi perniagaan kami terletak di Jalan Ibrahim, Kedah nombor 5, Pekan Pagur Muar Johor, Darul Takzim, Malaysia, berdekatan dengan kawasan Pancur Utation Pagur. Dan kami menawarkan perkhidmatan seperti pembinaan, pendawaian, penyediaan dan pemasangan penyewaan alatan serta jentera dalam kerja-kerja pembinaan yang berskala kecil. Dari segi sejarah perniagaan kami telah berusia 6 tahun dan telah pun menerima beberapa buah tender untuk membina rumah yang berskala kecil di kawasan Pagoh. Selain itu, penyewaan menyewa jentera pernah menerima perangan dari Kota Tinggi Johor Darul Takzim. Misi untuk syarikat kami ialah untuk menyediakan perkhidmatan yang terbaik kepada komuniti di kawasan Pagoh dan visi kami ialah untuk menawarkan perkhidmatan yang berterusan kepada komuniti kawasan Pagoh serta di seluruh Malaysia dengan perkhidmatan yang terbaik serta pada harga yang berpatutan dan mampu dibayar oleh pelanggan kami. Selamat sejahtera, nama saya Chuzi. Sekarang saya akan membentangkan skop perniagaan. Skop perniagaan adalah aktiviti yang dijalankan oleh sesebuah perniagaan. So, Adams Construction Enterprise ni telah menawarkan pelbagai jenis perkhidmatan yang berkaitan dengan pembinaan. Yang pertama, syarikat kita menawarkan perkhidmatan membina rumah atau bangunan yang berskala kecil di sekitar kawasan Pagoh. Seterusnya, kami juga menawarkan perkhidmatan pendawaian dan pemasangan alatan elektrik. Kami juga menawarkan perkhidmatan sewa jentera dan alatan pembinaan dan menawarkan perkhidmatan hantar pulang mesin tersebut. Untuk potensi perniagaan, kami telah menyenaraikan 4 faktor yang dapat menjayakan perniagaan kita. Yang pertama, kawasan tersebut tidak ramai yang menawarkan perkhidmatan pembinaan dengan harga yang berpatutan, serta tidak yang ada buat perniagaan menyewa jentera dan alatan pembinaan. Next, lokasi perniagaan yang berada tidak jauh dengan kawasan perumahan penduduk di Pagoh Muar. Yang terakhir adalah Pekan Pagoh merupakan kawasan yang sedang membangun dengan adanya institusi pengajian tinggi. Pastinya akan menampakkan bilangan penduduk serta lebih ramai memerlukan perkhidmatan pembinaan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya, Kamarul Rizal bin Sulaiman akan menerangkan tentang rancangan pentadbiran. Untuk struktur organisasi, syarikat ini diuruskan oleh pengurus besar iaitu Adam dan dibantu oleh penolong pengurus besar iaitu Afiq Irfan. Kemudian, urusan pentadbiran syarikat dibantu oleh beberapa orang pengurus seperti pengurus tadbir dan kewangan iaitu Muhammad Kamal Rizwan yang dibantu oleh kerani akaun Nifdal Akif. Dapat juga pengurus projek iaitu Chu Ziyi yang dibantu oleh kerani akaun Ikhwan Arif dan pengurus penyelenggaraan Ji Wan yang dibantu oleh jurus teknik slide Esther. Di bawah kerani kontrak terdapat penyelia Ong Jing Qian dan pekerja main Jinoviko. Sekarang kita akan lihat jawatan dan deskripsi kerja. Jawatan Pengurus Besar mempunyai tugas untuk mengawasi operasi harian untuk unit perniagaan dan menyelaras pembangunan matlamat prestasi utama untuk laporan langsung. Manakala, penolong Pengurus Besar ditugaskan untuk mengumpul dan memaskini maklumat secara berkala bagi program pembangunan syarikat serta memantau dan menilai prestasi dan keberkesanan program syarikat. Untuk pengurus takbir dan kewangan, dia perlu berusaha meningkatkan sistem pentadbiran dan menguruskan serta mempertingkatkan dan memperbaiki
sistem dan peraturan bagi mencapai kecemerlangan. Seterusnya, kerana akaun perlu membuat pengiraan yang sewajarnya serta mencatat dan memasukkannya ke dalam rekod perakaunan dan simpanan. Manakala, pengurus projek dan pemasaran perlu menentukan dan menyampaikan objektif projek yang jelas serta mencapai keperluan projek seperti maklumat, bahan atau teknologi yang diperlukan untuk mencapai objektif projek. Kerana kontrak tugaskan untuk mengurus perancangan awal dan jadual pelaksanaan tender serta menguruskan dan menyediakan dokumen tender. Penyelia ditugaskan untuk merancang dan mengkoordinasi tugas agar berjalan dengan lancar, manakala pekerja mahir merupakan pekerja yang mahir dan cekap dalam melakukan kerja pembinaan yang terdedah kepada penggunaan peralatan dan kemahiran baru. Untuk pengurus penyelenggaraan, tugasnya merangkumi menyusun jadual perancangan penyelenggaraan dan memastikan alatan untuk menyelenggara lengkap dan dalam keadaan yang baik. Juruteknik pula bertanggungjawab dalam penggunaan peralatan yang betul dengan memastikan keselamatan dan menjalankan penyelenggaraan berjadual tepat pada masanya. Sekarang kita akan lihat senarai perabot dan kelengkapan pejabat. Antara perabot yang diperlukan termasuklah 5 buah kursi pejabat, 2 buah meja, 4 panel pembagi ruang, sebuah rak dokumen dan sofa, 2 buah meja kopi dan 3 buah meja kaunter, serta 5 buah rak kasut. Jumlah kos perabot yang dinyatakan ialah sebanyak RM2,000. Selain itu, untuk alatan kelengkapan pejabat, kami memerlukan 2 buah kipas, 5 buah lampu meja, sebuah mesin fotostat, 3 buah komputer, 4 buah telefon, sebuah mesin fax dan mesin pencincang dokumen, serta 2 buah pembesar suara. Jumlah kos untuk semua kelengkapan pejabat yang dinyatakan ialah sebanyak RM3,000. Sekarang kita akan lihat kepada perbelanjaan belanjawan pentadbiran. Terdapat 3 perkara penting yang perlu diambil kira, iaitu aset tetap, pembelanjaan operasi dan pembelanjaan lain-lain. Aset tetap merangkumi perkara tetap yang dimiliki oleh syarikat dan perbelanjaannya dibayar semasa pembelian sahaja. Antara aset tetap yang dimiliki oleh syarikat ini ialah seperti tanah dan bangunan syarikat, kelengkapan pejabat, motosikal dan lain-lain lagi. Pembelanjaan operasi merupakan pembelanjaan yang dibayar secara bulanan seperti gaji pekerja, bil utiliti, bil telefon dan sebagainya. Untuk pembelanjaan lain-lain, perbelanjaannya dibayar secara berkala atau dibayar apabila perlu. Antara pembelanjaan lain-lain yang terlibat seperti lesen dan pendaftaran perniagaan, serta insurans dan tukar jalan kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikhwan Arif bin Zamri dan saya akan terangkan tentang rancangan operasi syarikat kami iaitu Adams Construction Enterprise. Kami telah memilih jalan Ibrahim, kedai nombor 5, Pekan Pagoh dengan nombor poskod 84,600 Muar, Johor Darul Takzim, yang tidak terlalu jauh daripada perkampungan, taman perumahan di sekitar Pagoh. Pekan Pagoh merupakan kawasan yang sedang membangun dengan adanya pusat pengajian tinggi. Kemungkinan besar banyak permintaan dari pelanggan untuk membina rumah atau mana-mana syarikat yang ingin menyewa jentera. Seterusnya berkenaan tentang carta alir. Carta alir terdapat beberapa simbol yang menterjemahkan aktiviti-aktiviti seperti operasi, angkutan, pemeriksaan, kelewatan dan simpanan. Bagi carta alir proses kerja kami adalah yang pertama, pemeriksaan tapak dan pelan rumah daripada pelanggan. Yang kedua, persetujuan antara pelanggan serta tanda tangan dokumen penting. Yang ketiga, pengangkutan peralatan, binaan dan jentera yang telah disewa ke tapak bina. Yang keempat, proses pembinaan rumah seperti dalam pelan. Yang kelima, penyimpanan bahan lebihan binaan di stor. Yang keenam, kelewatan bahan dan alatan elektrik. Yang ketujuh, pengangkutan peralatan elektrik. Yang ke-8, pemasangan alatan dan pendawaian elektrik. Yang ke-9, pemeriksaan binaan rumah dan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir adalah penyerahan kunci. Poin seterusnya adalah berkenaan tentang peralatan dan mesin yang kami gunakan untuk melakukan kerja-kerja pembinaan, iaitu mobile crane,
backhoe, excavator, piling machine, lori pembaju simen, penjana diesel, crawler crane, mesin kuimpalan elektrik dan penggiling elektrik. Dan ini adalah susun atur pejabat syarikat Adams Construction Enterprise seperti dalam gambar rajah. Seterusnya tentang perbelanjaan operasi ataupun bajet overhead bagi projek bagi syarikat kami. Kami telah bagikan kepada 3 bahagian, iaitu pentadbiran, pemasaran dan operasi, yang masing-masing di dalamnya mempunyai kos perbelanjaan lain, deposit iaitu sewa, utility dan lain-lain, pendaftaran dan lesen perniagaan, insurans dan cukai jalan untuk kenderaan bermotor, dan seterusnya perbelanjaan praoperasi lain. Bagi pentadbiran, kos perbelanjaan adalah bersamaan RM8,000 keseluruhan, pemasaran berjumlah RM7,200 keseluruhan dan operasi berjumlah RM6,200 keseluruhan. Selamat sejahtera, saya Gino Viko Winajabin akan membentangkan rancangan keuangan. Seterusnya adalah senarai perbelanjaan. Antara perbelanjaan adalah gaji, wang simpanan pekerja, bil utility, bil telefon, alat tulis dan majalah, yaitu mempunyai kos antara RM500 hingga RM1,500. Selain itu, terdapat juga perbelanjaan dari segi internet, surat kabar, bahan buku, sewa dan kereta yang mempunyai kos antara RM200 hingga RM30,000. Next adalah kos pelaksanaan projek dan sumber pembiayaan projek. Di sini kita boleh lihat bahawa jumlah bagi kos pelaksanaan projek adalah sebanyak RM1,201,344. Untuk pinjaman dan sewa beli pula adalah masing-masing adalah RM302,500 dan RM510,000. Bagi sumbangan sendiri secara tunai adalah RM345,100 dan aset tetap sedia ada sebanyak RM1,700. Seterusnya adalah proforma aliran wang, di mana jumlah kos jualan dan kos langsung adalah sebanyak RM664,000 dan jumlah bagi aktiviti pemasaran adalah RM24,000. Untuk jumlah aktiviti operasi dan pentadbiran pula adalah sebanyak RM135,400 dan jumlah kos aktiviti keuangan adalah sebanyak RM3,000. Untuk pembayaran cukai dan zakat masing-masing yang berjumlah RM11,961 dan RM4,780. Jumlah tunai keluar adalah RM663,141 dan jumlah lebihan tunai adalah RM447,359. Jumlah bagi tunai hantar ke hadapan pula adalah sebanyak RM447,359. Seterusnya adalah proforma penyata untung rugi, di mana jumlah jualan untuk setahun dianggarkan sebanyak RM960,000. Jumlah pembelanjaan adalah sebanyak RM207,400 dan kita akan mendapat keuntungan terkumpul bawah hadapan sebanyak RM81,859. Next adalah proforma penyata kunci kira-kira. Jumlah aset adalah sebanyak RM1,521,059 dan jumlah equity dan liabilities adalah sebanyak RM1,519,359. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Afiq Ifan bin Huzil. Sekarang saya akan menerangkan tentang elemen di dalam Business Model Canvas ataupun dikenali sebagai BMC. Elemen yang pertama adalah segmen pelanggan. Segmen pelanggan adalah organisasi yang menawarkan produk kepada satu atau lebih segmen pelanggan. Syarikat kami menawarkan produk kepada syarikat ataupun kontraktor permulaan yang kekurangan sumber di semenanjung Malaysia seperti lori dan truk untuk disewa. Elemen yang seterusnya adalah tawaran nilai. Tawaran nilai adalah penyelesaian masalah pelanggan atau memberi tambah nilai. Di Adams Construction Enterprise, kami memberikan kos penyewaan yang berpatutan sesuai dengan kontraktor yang baru memulakan perniagaan. Selain itu, kami mempunyai staf yang mesra pelanggan bagi memudahkan urusan niaga antara pelanggan dan juga penyewa. Kami juga sentiasa menyelenggara keadaan kami agar jentera dapat digunakan dengan sempurna oleh pelanggan dan memudahkan penyewa untuk melakukan aktiviti pembinaan. Elemen yang ketiga adalah saluran, iaitu penyampaian tawaran nilai kepada pelanggan melalui kaedah komunikasi, pengedaran dan saluran jualan. Syarikat kami akan menyediakan 3 saluran, iaitu laman web, kerana ianya akan memudahkan urusan pelanggan untuk membuat tempahan dan tinjauan terhadap produk yang ingin disewa. Selain itu, kami juga menggunakan media sosial kerana iklan melalui media sosial adalah lebih murah dan mempunyai audiens yang ramai dan tertentu.
Kami juga menggunakan iklan banner yang akan digantung di sekitar kawasan daerah agar memberitahu orang ramai yang kami menawarkan perkhidmatan lori sewa dan sebagainya. Seterusnya, adalah elemen hubungan pelanggan. Hubungan pelanggan adalah hubungan yang dibina dan dikekalkan kepada setiap segmen pelanggan. Maka dengan itu, kami memberikan diskaun dan juga promosi yang memiliki kad keahlian agar pelanggan dapat potongan harga dan memberi jaminan terhadap pelanggan tetap. Elemen aliran pendapatan pula adalah aliran pendapatan hasil dari kejayaan tawaran nilai pelanggan. Syarikat kami melaksanakan aliran pendapatan dengan cara mewujudkan sistem sewa mengikut tempoh masa dan bayaran lewat. Selain itu, demi mengelakkan kerugian yang besar, kami juga telah membuat insurans terhadap kenderaan yang sewaan kami. Elemen yang keenam adalah sumber utama. Sumber utama adalah sumber yang diperlukan untuk menawarkan dan menyampaikan perkara-perkara berkaitan elemen yang lain. Sumber utama Adam Construction Enterprise adalah pekerja, modal dan juga jentera serta peralatan. Elemen yang seterusnya adalah aktiviti utama. Terdapat beberapa aktiviti utama di dalam bisnes kami, iaitu pembelian alatan dan kenderaan pembinaan daripada pembekal. Kami juga menyelangga alatan dan kenderaan pembinaan yang akan disewakan kepada pelanggan supaya kenderaan kami berfungsi dengan baik semasa kerja pembinaan dilakukan menggunakan kenderaan tersebut. Kami juga menyediakan perkhidmatan sewaan alat dan kenderaan dan menerima bayaran sewaan. Elemen yang ke-8 adalah rakan kongsi utama. Rakan kongsi utama adalah rangkaian pembekal dan juga rakan kongsi dalam perniagaan yang dijalankan. Kami mempunyai 3 perkongsian utama, iaitu CE Asia Heavy Machinery Sdn Bhd, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja dan Sani Global. Elemen yang terakhir adalah struktur kos. Kesemua elemen yang terdapat di dalam bisnes akan menentukan kos yang diperlukan oleh syarikat. Struktur kos kami terbahagi kepada dua, iaitu kos tetap dan kos pemboleh ubah. Kos struktur bagi kos tetap adalah sewa tempat penyimpanan aset, kos pentadbiran dan kos pelanggan, manakala kos pemboleh ubah pula adalah staff wages, bonus, kos membaiki aset dan kos pemasaran dan iklan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sebagai rumusannya, melalui rancangan perniagaan ini kami dapat mempelajari pelbagai elemen penting untuk memulakan sesebuah perniagaan dan meneruskan perniagaan agar dapat berdaya saing dengan baik dengan pesaing-pesaing yang lain. Melalui projek ini, kami meneruskan perniagaan Adams Construction Enterprise yang sudah berusia 6 bulan. Perniagaan ini menawarkan perkhidmatan pembinaan berskala kecil, pendawaian dan pemasangan alatan elektrik serta sewa jentera dan alat pembinaan. Perniagaan yang kami jalankan ini mampu untuk memberi impak yang baik kepada masyarakat. Selain itu, kepada mana-mana kontraktor yang tidak mempunyai jentera, mereka boleh menyewa jentera dengan kami dengan harga yang berpatutan. Situasi ini akan memberikan keuntungan kepada kedua-dua belah pihak. Selain itu, dengan kemajuan perniagaan yang syarikat kami tunjukkan, berharap mampu untuk memberikan keyakinan serta menarik minat mereka untuk mula berniaga dalam bidang yang sama atau tidak. Masyarakat di sekitar kawasan perniagaan juga berpeluang untuk bekerja dengan kami karena perlunya pertambahan kerja seiring dengan kemajuan perniagaan yang kami pada masa akan datang. Itu saja daripada kami. Sekian dan terima kasih.